Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Sebelum memulakan forum, saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu Nurul Izzah binti Abdul Rahim. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang lain, saya ingin mengupas sedikit sebanyak tentang tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah konsep pemakaian dan penutupan aurat mengikut perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, baik. Macam yang kita tahu, semua orang Islam yang mukallaf wajib menutup aurat dengan sempurna. Jadi pada hari ini ahli-ahli panel kita akan menerangkan sikit dengan lebih mendalam tentang tajuk kita iaitu konsep langkah-langkah dan kesan penutupan aurat menurut Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya nak ingin perkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama selaku ketua panel iaitu Muhammad Syafiqah bin Mat Syukri, seorang yang segak bergaya lagi handsome pada hari ini. Dan yang kedua adalah Nur Syafiqah binti Uthman, seorang yang mempunyai senyuman yang manis dan menawan pada hari ini ya. Okey, seterusnya saya memperkenalkan panel yang ketiga iaitu Nur Sazana binti Muhammad, seorang yang agak pemalu tapi bijak berkata-kata. Okey, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh lagi, saya ingin menanya soalan kepada panel yang pertama selaku ketua panel. Okey, apakah konsep menutup aurat menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Dipersilakan panel yang pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahyi wa akhrimna min nuril fahm waftah alaina bima'rifatil 'ilm wa hasil akhlaq wala bil hilm fasahil lana abwaab fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Okey, terima kasih kepada Nurul Izzah binti Abdul Rahim iaitu moderator kita pada hari ini, dan Assalamualaikum juga kepada dua panel kita, panel yang kedua dan panel yang ketiga. Okey, pada hari ini saya nak terangkan sedikit sebanyak tentang konsep penutupan aurat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, Islam adalah satu-satunya agama yang sangat sempurna bagi mengatur kehidupan seharian umatnya dalam menjalani kehidupan yang berteraskan kepada bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala peraturan yang ditentukan oleh Islam membawa banyak kebaikan pada diri kita sendiri, malah kepada orang lain juga. Islam sebagai adin yang syumul didirikan atas dasar akidah, syariat dan akhlak. Kesempurnaan Islam menjadikan dianya satu agama yang terbaik sama ada dari sudut politik, ekonomi ataupun sosial. Antara peraturan dalam Islam ialah kewajipan menutup aurat. Hari ini kita nak cakap pasal konsep menutup aurat kan, yang diikuti oleh seluruh umat Islam. Islam telah menggariskan kaedah dan cara yang unik untuk kita memenuhi kewajipan menutup aurat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam menutup aurat untuk memelihara maruah dan kehormatan serta menghindarkan mereka daripada kejahatan dan dosa. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya yang dan dengan tudung kepala mereka. Surah An-Nur ayat 31. Walaupun majoriti umat Islam pada hari ini tahu tentang wajibnya untuk kita tutup aurat, tapi banyak orang yang dekat luar sana yang tak tutup aurat. Tambah-tambah remaja pada masa kini lah yang orang kata apa ni? Macam berfashion sampai tak ikut syariat Islam. Maksudnya macam pakai tudung singkat kan. Biar terbuka aurat tapi biar nampak cantik, asal apa tu? Biar terbuka aurat asalkan nampak cantik. Itulah orang kata mentaliti remaja pada masa kini lah. Lepas tu dalam surah An-Nur juga ada cakap kalau macam kita nak perempuan-perempuan ni, kalau yang beriman ni, kalau nak orang tak mau pandang mereka dan memelihara kehormatan, janganlah lihatkan tubuh badan. Maksudnya macam itulah. Okey. Istilah aurat diambil daripada perkataan Arab iaitu aurah yang bererti keaiban. Manakala menurut istilah fiqh pula, aurat bermaksud bahagian tubuh
badan seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan mata seseorang yang bukan mahram. Cara pakaian yang sempurna bagi wanita muslim sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak boleh dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuan dan perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaian bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenalkan sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu, maka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Maksudnya, katakanlah kalau seorang perempuan ni, katakanlah kalau nak keluar daripada rumah, haruslah ikut penutupan aurat berdasarkan syarak lah. Maksudnya macam kena pakai tudung labuh kan, tudung yang singkat, lepas tu kena pakai handsock sebab banyak orang yang saya tengoklah banyak orang perempuan ataupun remaja sekarang yang keluar tak pakai handsock kan, bila macam tangan tu dah labuh, tangan tu memanglah labuh tapi kadang-kadang tu bila macam terselok tangan sikit akan nampak kan. So sebaik-baiknya kita pakai handsock lah untuk lebih, orang kata apa, lebih rasa macam selamat tak terbuka aurat tu. Okey. Dan ayat surah Al-Ahzab pun jelas menyatakan bahawa pakaian yang dipakai ketika keluar itu hendaklah dalam keadaan labuh dan menutupi seluruh tubuh badannya. Secara umumnya, ciri-ciri pakaian yang menutup aurat sebagaimana dituntut oleh syarak bagi wanita adalah seperti yang saya nak cakapkan, ada 3. Yang pertama, pakaian yang longgar, bukan pakaian yang sempit sehingga nampak susuk atau bentuk tubuh badan. Dan yang kedua, pakaian yang labuh menutupi seluruh anggota aurat bagai bukan pakaian yang pendek, singkat atau berbelah yang menedahkan perut, dada, leher, tangan, kaki dan punggung. Dan yang ketiga, pakaian yang menutupi warna kulit anggota aurat dari kelihatan, bukan pakaian yang nipis atau jarang yang menampakkan warna kulit dan bayang-bayang tubuh dari luar. Secara keseluruhannya, 4 mazhab utama dalam fiqh Islam iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menetapkan bahawa aurat bagi lelaki adalah antara pusat dan lutut. Bagi wanita ialah keseluruhan tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, etika yang terdapat dalam Islam amat lengkap dan jelas sekali. Hal ini kerana sumber etika Islam iaitu kitab Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW begitu lengkap dan jelas. Ianya merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia dan memelihara hubungan kita dengan Allah SWT. Okey, malah daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Malah tidak ada satu perkara pun yang ditinggalkan oleh kitab Al-Quran. Sebagaimana jelas dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran. Surah Al-An'am ayat ke-38. Setiap individu Muslim hendaklah berpakaian secara beretika mengikut syarak. Etika pakaian dalam Islam berasaskan kepada penutupan aurat secara lengkap dan betul. Okey, selain itu, pakaian yang dipakai mestilah tidak memperlihatkan susuk tubuh badan dan pakaian hendaklah longgar mengikut kesesuaian tubuh badan. Okey. Pakaian yang dipakai oleh individu Muslim juga hendaklah tidak menyerupai atau menyamai kaum yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti pakaian ahli gereja dan ahli-ahli ibadat yang lain. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya. Okay, terima kasih kepada panel yang pertama ke atas pelontaran konsep yang utuh lagi berisi. Okay, sebentar tadi panel yang pertama ada menyatakan majoriti remaja sekarang tidak menutup aurat dengan sempurna. Saya setuju dengan statement yang dibuat oleh panel yang pertama kerana apa yang kita lihat pada hari ini, memang remaja pada hari ini mengambil remeh tentang penutupan aurat. Kalau kita tengok di media-media sosial sekarang, ramai remaja yang dengan bangganya menunjuk aurat mereka dan sebagainya. Mereka tidak ada rasa takut tentang perkara tersebut. Jadi untuk panel yang kedua ni saya nak tanyalah soalan tentang langkah-langkah mengatasi masalah menutup aurat di kalangan masyarakat atau remaja kita pada hari inilah. Jadi saya nak mempersilakan panel yang kedua, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada moderator yang sangat cerita ya pada hari ini. Antara langkah-langkah mengatasi masalah penutup aurat ni di kalangan masyarakat, seperti mana kita tahu, kita ni sebagai seorang Islam ataupun orang yang dewasa mesti ataupun wajiblah mendidik generasi baru yang akan datang ni untuk menutup aurat dengan sempurna. Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Bagaimana kita nak mulakan? Yang pertama mestilah kita mulakan dari dalam keluarga itu sendiri. Kalau bila disentuh tentang keluarga, mestilah peranan ibu bapa yang menjadi contoh lah. Ibu bapa ni adalah contoh terbaik untuk anak-anak teladani dan untuk mereka ikuti. Oleh itu untuk mendidik anak menutup aurat ni juga harus bermula daripada ibu bapa mereka. Macam mana kita nak ajak anak-anak untuk menutup aurat? Contohnya kita hendaklah menunjukkan cara-cara memakainya. Bantu anak untuk memakaikan dengan rapi dan pilih tudung yang bersesuaian untuk anak-anak pakai. Kemudian saya nak petik hadis iaitu tentang kewajiban menutup aurat, iaitu hadis riwayat dalam hadis At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, tutuplah auratmu kecuali dari isterimu atau budak perempuanmu. Selain tudung, pakaian juga harus diambil berat. Pilih pakaian yang mematuhi syariah untuk dipakai oleh anak-anak. Bila kita lihat zaman sekarang ni kan banyak butik-butik online maupun kedai-kedai yang menyediakan pelbagai fashion pakaian muslimah untuk anak-anak. Dan selain itu, dedahkan juga kepada anak-anak ni akibat jika tidak menutup aurat dengan sempurna, kerana pentingnya kehormatan diri apabila terpelihara dan berbeza dengan orang yang berakhlak buruk. Untuk langkah yang kedua iaitu caranya adalah dengan step by step, iaitu bertahap. Untuk mendidik anak menutup aurat, sebaiknya adalah dengan cara yang bertahap ataupun berperingkat. Mulakan dengan menutup anggota tubuh dengan sebaiknya. Sebagai contoh, membelikan anak-anak pakaian yang longgar. Fashion jubah dress tu yang kini menjadi pilihan ibu-ibu juga boleh dijadikan contoh yang sangat terbaik dan menggalakkan anak-anak ni menutup aurat dengan sempurna. Seterusnya, didik anak bertudung. Antara tips yang boleh digunakan untuk mendidik anak bertudung adalah dengan membelikan tudung-tudung yang sangat comel ataupun yang selesa dipakai oleh anak-anak. Bila kita lihat sekarang ni pelbagai pilihan yang boleh dibeli melalui butik-butik pakaian muslimah. Semuanya sangat menarik dan sesuailah untuk digayakan oleh anak-anak zaman sekarang ni. Sebabnya apabila kita mendidik mereka menutup aurat dengan sempurna, mereka ni akan dapat menghindari daripada masalah gangguan seksual. Yang terakhir, langkah terakhir adalah galakkan, iaitu dengan pemberian hadiah. Sebagaimana yang kita lihat dalam mendidik anak, sistem reward ataupun pemberian hadiah untuk anak-anak. Sistem reward ni adalah satu cara di mana anak-anak diberikan hadiah setelah mereka melakukan sesuatu yang baiklah. Sistem reward ni tujuannya adalah untuk beri galakan dan untuk mendidik anak-anak menutup aurat. Macam mana cara dia adalah dengan berikan hadiah jika mereka berjaya menutup aurat dengan sempurna. Contohnya, pada tahap memakai pakaian yang longgar secara konsisten, mereka diberikan reward, antara rewardnya macam mainan ataupun makanan aiskrim. Dan dengan reward ni, mereka boleh menjadi lebih semangat dalam menutup aurat yang sempurna. Baik, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada panel yang kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sebentar tadi panel yang kedua ada menerangkan sedikit tentang ibu bapa yang mencorakkan anak-anak mereka. Di situ saya setuju dengan panel yang kedua kerana anak-anak ini mereka akan mengikut apa yang ibu bapa mereka lakukan. Jika ibu mereka membuat perkara yang baik, mereka akan ikut.
Jadi di sini amat pentinglah untuk ibu bapa memberi tunjuk ajar yang baik kepada anak-anak. Okey. Seterusnya saya ingin menanya kepada panel yang ketiga iaitu tentang kesan. Kesan tidak menutup aurat dengan sempurna terhadap individu dan masyarakat. Dipersilakan panel yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang telah diajukan kepada saya. Okay, baiklah, sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin mengulas sedikit tentang isu aurat ini. Okey, seperti yang kita ketahui, seperti mana yang telah disebutkan oleh moderator pada awal tadi, setiap orang Islam ini sama ada lelaki dan ataupun wanita wajib bagi mereka menjaga batasan aurat yang ditentukan oleh syarak. Yang mana Islam menitik beratkan kepada kita soal etika pemakaian ini sendiri demi menjaga batasan aurat yang sudah ditetapkan. Okay. Islam mewajibkan umatnya untuk menutup aurat dengan sempurna baik bagi lelaki maupun wanita. Okay, kita dapat melihat pada zaman yang serba moden ini, terutamanya bagi kaum wanita, yang mana mereka ramai yang berhijrah memakai tudung, tapi boleh kita disebutkan di sini hanyalah membalut aurat mereka. Seperti mana yang telah disebut oleh panel yang pertama tadi, mereka hanya mengikut fashion dan trend pada masa kini, seperti mana trend memakai tudung membalut di leher saja dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Okay, seterusnya trend sekarang ni ada juga yang berpakaian yang seluar dan baju yang longgar tetapi ia agak singkat dan menampakkan aurat mereka. Okay, ini harus ditegah oleh kita. Okay, seterusnya hal seperti ini harus diberikan penekanan oleh kaum wanita itu sendiri kerana sudah disebut oleh Rasulullah SAW yang mana bahawasanya penghuni neraka itu majoritinya adalah terdiri daripada kaum wanita. Justru itu sebagai kaum wanita kita perlulah menjaga aurat kita dengan sempurna. Okay, seperti mana pesanan Rasulullah SAW kepada kita, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga untuk orang kafir. Okay, baiklah, berbalik kepada persoalan yang telah diajukan kepada saya sebentar tadi berkenaan kesan tidak menutup aurat dengan sempurna terhadap individu dan masyarakat. Okay, di sini suka untuk saya berkongsi sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya, iaitu yang pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang. Dan yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat. Rambutnya seperti punuk unta. Okay, mereka ini tidak akan boleh masuk syurga serta tidak akan dapat mencium bau syurga. Padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan sedemikian. Okay, hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini dapat disimpulkan bahawa balasan bagi orang yang melanggar larangan Allah seperti tidak menutup aurat dengan sempurna ialah azab yang pedih. Antaranya yang pertama, balasan wanita yang membuka aurat kepalanya selain suaminya akan digantung dengan rambutnya di atas api neraka sehingga menggelegak otaknya. Berterusan selama ia tidak menutupnya. Seterusnya, yang kedua, dada yang sengaja dibuka atau ditunjukkan supaya kelihatan seksi akan digantung atas api neraka dengan pusat dan buah dadanya diikat dengan rantai
neraka sebagai penggantungnya. Selain itu yang ketiga adalah betis dan paha yang terselak-selak sedia untuk dipanggang, pedihnya tidak terkira. Okey, ini adalah sebahagian akibat yang akan ditanggung bagi wanita yang tidak menutup aurat mereka dengan sempurna. Okey, kesan lain bagi seseorang yang tidak menutup aurat mereka dengan sempurna adalah para wanita yang tidak menutup aurat dengan sempurna akan menjuruskan diri mereka ke lembah maksiat dan zina kerana banyak mata yang memandang mereka. Okey, perkara seperti inilah yang sangat ditakuti dan perlu dielakkan. Seterusnya, tidak menutup aurat ini boleh menyebabkan berlakunya fitnah kepada wanita itu sendiri. Okey, kenapa wanita ini harus menutup aurat? Kerana wanita itu sangat berharga, mahalnya tiada tara, cantiknya tiada tanding, kesolehannya melebihi keindahan di bumi dan bidadari syurga. Begitulah Allah memuliakan kaum wanita ini. Jadi tutuplah aurat kita dengan sempurna. Alhamdulillah, itu sahaja serba sedikit daripada saya yang dapat dikongsikan. Kita berbalik semula kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada panel yang ketiga atas isi yang sangat padat, dan saya harap semua orang boleh faham dengan apa yang ahli-ahli panel kita terangkan. Okey, panel yang ketiga ada menerangkan tentang kesan. Okey, kesan untuk individu ni kesan kepada individu ni lebih kepada diri kita sendiri. Contohnya kalau kita orang perempuan tidak menutup aurat dengan sempurna, kemungkinan besar kita akan menjurus kepada maksiat macam yang panel ketiga cakap tadi. Boleh jadi akan berlakunya zina, kes rogol dan sebagainya. Okey, apa yang kita nampak dekat sini, kesan kepada masyarakat adalah kita akan membawa nama buruk kepada masyarakat kita kerana jadi saya harap semua orang boleh menutup aurat dengan sempurna dan lakukan apa yang telah Allah suruh kepada kita. Okey, seterusnya saya nak terus kepada ketua panel iaitu Muhammad Syafiq Khan untuk membuat sedikit rumusan tentang tajuk kita pada hari ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Okey, saya nak buat rumusan sedikit yang di mana menutup aurat merupakan kewajipan kita selaku kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Islam dah syariatkan kita untuk menutup aurat agar maruah kita terpelihara dan terhindar daripada segala bentuk ancaman dan fitnah yang boleh menggugatkan diri kita seperti yang berlaku pada hari ini. Oleh itu, janganlah kita mempelekehkan kepentingan menutup aurat hanya kerana terpengaruh dengan unsur-unsur yang tidak baik. Sesungguhnya Allah menjanjikan balasan baik kepada hamba yang taat dalam melaksanakan tugasan sebagai makhluk ciptaannya dalam kehidupan seharian. Saya ingin berkongsi sedikit pepatah yang mengatakan aurat tidak akan tertutup dengan sifat yang lemah lembut, tidak akan tertutup dengan akhlak yang baik, tidak akan tertutup dengan kata-kata yang baik, tidak akan tutup dengan solat, tetapi aurat akan tertutup dengan pakaian yang sempurna. Maka sempurnakanlah pakaian kita. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada ahli-ahli panel pada hari ini. Okey, kesimpulan yang kita boleh buat dengan tajuk ini. Saya terus kepada kesimpulan kerana kita sudah kesentuhan masa. Okey, kesimpulannya adalah patuhilah segala garis panduan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran mengenai cara-cara pemakaian menutup aurat, dan kita wajib menutup aurat dituruti tanpa sedikit pun pengubahan atau membuat andaian sendiri. Okey, dan pilihlah kelakuan yang diredai Allah agar kita terselamat daripada fitnah dunia dan mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak jika benar-benar kita mengaku beriman. Okey, sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu di perinduan. Okey, sekian saja hari ini. Jika ada terkasar bahasa, silap bicara daripada kami, mohon dimaafkan. Sesungguhnya Allah yang baik itu datangnya pada Allah, yang buruk itu datangnya pada diri kami sendiri. Okey, wallahu a'lam. Saya akhiri forum kita dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.